daripada hang tuahnya. Kita tengok, jangan kita lupa nak includekan dia sebagai ulama orang Melayu. Ulama pemimpin orang Melayu, ilmunya tinggi, bukan setakat bacanya saja, tapi tugasnya sebagai laksamana diproofkannya dengan perbuatan dan tindakannya. Kalau tak berilmu takkan begitu. Kalau tak berilmu takkan begitu. Paling banyak dia lari, paling banyak dia ngamuk. Tetapi begitulah, begitulah ulama Islam kita, tuan-tuan sekalian. Allah Taala, jangan patah semangat. Dengan kita lihat macam-macam perkara sekarang berlaku begini. Macam mana bangsa aku, kadang kita menong macam mana bangsa Melayu akhir zaman. Boleh okey ke, tak boleh okey. Aku tengok sekarang gaduh saja. Kadang-kadang macam-macam buta pun aku ada tengok. Macam pekak pun macam aku tengok ramai. Macam mana bangsa aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak malam ini dapat telefon bincang satu tajuk yang penting untuk sama-sama kita renungi. Mulanya diberi tajuk pada saya iaitu tentang sumbangan ulama bagi kemerdekaan, iaitu yang tidak diketahui ramai, dan sebetulnya saya pun tak ketahui juga. Jadi tak ada banyak yang boleh saya kongsikan. Nanti kurang manfaatlah pertemuan kita pada malam ini. Saya minta tukar tajuk yang rasanya bolehlah terangkat oleh kita untuk kita bincangkan, iaitu ulama Islam kita. Jadi kita bincangkan ini, tuan-tuan sekalian. Ini kenapa kita bincangkan, bukan untuk banggakan saja kita ada orang Melayu, kita ada ulama betul-betul. Bukan. Apatah Arab mengatakan la taqul anna min hadza wa kadza lakinna qulha anaka. Jangan cakap aku dari sekian, dari kaum sekian, bangsa sekian. Cakap aku ni sekarang ni bagaimana, aku sekarang ni macam mana. Jadi bukanlah tajuk kita pada malam ini untuk kita banggakan, untuk kita rasa besarkan diri. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab kita penawar bagi hati saja ada sebut dia tentang bab ujuk, bab riak. Di antara orang ujuk kerana keturunannya, latar belakangnya. Aku bangsa sekian, keluarga aku ada jadi mufti, moyang aku ada jadi gini, atau aku nabi umpamanya. Atau kita yang mufti, pak saudara kita yang tadi, kenapa pula dia yang nak bangga? Kita jadi apa pula? Maka kita bincang pada malam ini, tuan-tuan sekalian, atas tajuk ini, ulama silam kita. Ulama silam kita. Kita nak sebut siapa di kalangan mereka. Awal terlebih dahulu kita nak sebutkan ialah niat kita bincangkan tajuk ini. Beri pentingnya kita bincangkan tajuk ini. Kemudian kita lihat ciri-ciri ulama yang didatangkan Allah Ta'ala ke rantau kita ini, dan kemudian kita akan bawakan beberapa contoh di kalangan mereka. Pertama sekali kita minta, kita sekarang sudah berada dan di zaman selepas zaman Rasulullah 1400 tahun dahulu, sudah 1400 tahun kemudian pada zaman Nabi. Dan kalau kita pandang-pandang, kita sudah masuk Islam, orang Melayu hampir 1000 tahun yang lama. Dan kita sekarang sedang menuju kepada akhir zaman. Kita sudah masuk akhir zaman, bahkan nak menuju kepada akhirnya sekali. Di sini kita ingat asal usul kita, bangsa kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah yang besar ini, iaitu agama Islam di seluruh rantau Melayu kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah sekarang dengan susah payahnya, kita berdakwah dengan macam-macam ujiannya. Kalau kita dakwah, kita persatuan dengan Ittihad An-Nurnya, kita persatuan dengan apa nama persatuan ini. Kita sekarang, sejak bila awak dah di-establishkan? Persatuan kami sudah dah 3 tahun, persatuan kami baru 3 bulan, persatuan kami sudah 30 tahun. Tapi sebetulnya persatuan kita sudah, kalau di tanah Melayu ini, sudah 1000 tahun. Sudah 1000 tahun, dan kita kena kenal member-membernya dalam persatuan kita. Bukankah kita minta, kalau kita baca Ratib Al-Hadad, kita baca Fatihah, dan kita minta walihikna bihim, minta Allah Ta'ala himpunkan kami bersama dengan mereka. Bukankah kita minta apabila kita baca doa, wa adkhilna jannata ma'al abrar, masukkan kami syurga bersama orang-orang yang baik. Siapa orang baik itu? Minta join mereka, tapi siapa mereka itu? Kita kenal mereka, kita tak kenal mereka. Kalau kita bilang kita
perjuangan kita sudah setahun, 20 tahun, 30 tahun, dan kita rasa inilah persatuan kita, inilah perjuangan kita, maka kita dengan kita saja. Tapi kalau kita masukkan kita punya diri ini, dakwah kita untuk bangsa kita, untuk kaum kita, untuk umat kita, dan kita bilang kita penerus daripada Syekh Abdullah Al-Khumairi, kita penerus daripada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, kita penerus, maka kita masuk dalam grup ini, tuan-tuan sekalian, besar akidahnya semua. Akidah kita takkan berani nak ubah-ubah yang lain. Apa fiqah mereka, itulah fiqah kita, itulah fiqah kita. Dan apabila kita tengok kita dalam grup ini, apa yang pernah Allah beri ke dalam grup ini, privilege-nya kita akan dapat bersama. Kalau kita dengan kita saja, kita dengan grup kita, persatuan kita saja, nama kita saja, sudah berapa tahun? 30 tahun, setakat itu sajalah. Tapi kalau kita lingkungkan diri kita bersama dengan mereka, apa yang ada Allah Ta'ala pernah beri kepada mereka, kita akan dapat privilege bersama. Kejayaan yang Allah pernah beri pada mereka, mudah-mudahan diberikan kepada kita juga. Ketabahan, kekuatan, karamah-karamah, keistimewaan, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala pernah berikan kepada mereka, ketentalan, ketabahan, kita harap diberikan kepada kita juga. Kenapa? Kita penerus bagi mereka. Tambahan pula satu hari kita akan mati. Kita akan jumpa Hang Tuah. Kita akan jumpa Syekh Hasyar Al-Banjari. Kalau nasib kita baiklah, kalau tak kena masuk azab kubur, na'udzubillah min dzalik, kan kita bilang kita nak masuk dalam nikmat kubur, nak masuk dalam barzah yang selamat. Kalau selamat pasti jumpa mereka. Agak-agak kalau mereka tanya kita agaknya apa, kita nak jawab. Kau kenal aku? Pak Hasyar Al-Banjari. Tuan Guru Cik Hasyar Al-Banjari, saya selalu baca kitab Tuan, sekarang dapat jumpa setelah mati sama-sama, alhamdulillah. Bagaimana kitab aku pada zaman kamu? Dihidupkan ke tidak? Tak payah tulis dihidupkan ke tidak? Tak, saya tak pernah baca pun. Kau tak nak ambil pun daripada pengajaran aku. Ni siapa pula? Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Tak kenal pun, tak tahu pun. Ni saya dapat Syekh Abdullah Al-Khumairi. Aku pernah pergi pun tempatnya, aku pun belajar dengan apa hal ehwal dia, aku mengetahui dia, aku hargai dia dan aku nak meneruskan dia. Allah, kalau kita kenal mereka, kita dihimpunkan dengan mereka, bersama dengan mereka. Itu tujuan kita ada kali ini. Membincangkan tentang ulama-ulama kita, bukan untuk kita bangga, bukan untuk kita merasa mulia, bahkan untuk kita dah ready nak kita dari sekarang dah nak join mereka, dan ready untuk nanti lepas mati join mereka. Tambahan pula di antara perkara yang selalu mendorong saya suka bacakan siarah tentang alim ulama kita sendiri, ialah kenapa dengan apabila kita baca kitab fiqh tahawulat Membazah Asyura Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur, ada menyebutkan di situ supaya kita kaji pada hal ehwal sejarah kita, hal ehwal sejarah bangsa kita. Kita kaji dan kita tengok dari kacamata Islam kita. Kita jangan baca sejarah kita, pada sejarah tu banyak pelajaran. Yang kita bilang bangsa kita dulu bangsa yang tamadun, bangsa yang terhormat, bangsa yang berjuang. Contohnya macam mana? Bagaimana? Apa yang ada sumbangannya? Siapa tokoh-tokohnya? Bagaimana caranya? Apa kejayaannya? Kita tak tahu ya. Kemudian kita bilang bangsa kita sekarang sudah rosak, bangsa kita sekarang sudah tak apa, sudah banyak menyeleweng. Baik, kalau kau bilang sudah rosak sekalipun, yang belum rosak tu macam mana? Jadi kita ada sampel untuk kembalikan kepada yang sebelumnya itu. Jadi kita bilang sudah rosak. Maka kalau kita tak tahu, orang bilang belum rosak lah, kau saja bilang rosak. Kita bilang sudah rosak. Kenapa? Pernah ada yang begini. Sebab itu aku bilang yang rosak. Kita ada kita punya comparisonnya, kita boleh buat bandingan. Pernah ada yang begini, pernah ada tata cara begini, pernah ada peradaban begini. Bagaimana kau bilang sekarang tidak rosak? Jadi kita kena tahu yang silam kita bagaimana, itu sebagai kita punya benchmark kayu ukur kita. Sebab Nabi mengatakan akhir zaman orang awamnya jahil, ulamanya fasik. Zaman mereka orang awamnya belum jahil dan ulamanya masih belum fasik. Jadi kita nak tengok sekarang kita dah masuk yang Nabi kata itu ataupun belum. Kita masih belum lagi. Kita semua masih handal-handal belaka, masih alim-alim belaka. Ataupun kita sudah lari daripada mereka. Dan kita macam mana kita nak tahu kita ni dah selamat ke belum? Ukur, tengok apa yang ada pada kita sebelum ini dan apa bagaimana kita sekarang ini. Jadi kita belajari sejarah dan jangan ikut kacamata sejarah orang-orang history. Itu hanya history, cerita dia. Kita tengok dan kita kaji, oh begini rupanya pernah ada dalam masyarakat aku. Begini rupanya watak hang tua. Begini rupanya watak
alim-alim ulama kita begini rupanya. Jadi kita tahu, kita ambil contoh. Tambahan pula kita kena tahu apa yang ada dalam bangsa kita. Kita kena tahu bagaimana ayat yang dibacakan tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan kamu bersuku-suku dan berpuak-puak untuk saling kenal mengenal antara satu sama lain. Saling mengenal sama lain. Orang Bangladesh kenal orang Turki, orang Turki kenal orang Mesir, orang Mesir kenal orang Melayu, orang Melayu tak kenal orang Melayu. Macam mana? Orang Melayu kena tahu orang Melayu, kenal orang Melayu, kena tahu jati diri kita, kena tahu apa yang ada pada kita, kena tahu siapa-siapa yang pernah ada bersama dengan kita, kena tahu apa yang Allah Ta'ala dah berikan kepada kita, apa yang kita kena maintain, kita kena jaga, dan apa yang kita kena teruskan, apa yang kita kena ambil daripada yang silam, apa yang kita kena turunkan kepada yang berikutnya. Bagaimana kesan Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, di antara selalu Habib Masyhur sebut pada hal Sayyidina Ahmad bin Isa di bawah magamnya itu, dia tempat Habib Abu Bakar Andini, Habib Masyhur selalu sebut ya, ini apa, madrasah al-muhajir, fikrah cara al-muhajir cakap. Maksudnya madrasah muhajir pegangannya itulah 4 perkara. Yang pertama, akidahnya mesti ahli sunnah wal jamaah, boleh Mu'tazilah, tak boleh apa yang lain. Kemudian syariatnya pegangnya mesti, fiqahnya mesti mazhab lain. Maliki, Hambali tak ada masalah, tapi dia tak nak anak cucu dia buka mazhab sendiri. Imam Haddad tu muridnya Habib Ahmad bin Zain al-Habashi, level fiqahnya tu setara dengan Imam Syafi'i. Apalagi Imam Haddadnya, apalagi Sayyidina Al-Fatih Muqaddamnya, apalagi Sayyidina Abdul Rahman Sagafnya. Mereka nak buka mazhab semua tu lebih daripada boleh, lebih daripada layak. Semua disiplin ikut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, yang keempat ini yang kita kena pegang juga. Yang ketiga, yang keempat, alhamdulillah yang dua tadi secara tak langsung kita diterapkan pada kita tak? Akidah Sunnah Jamaah dan mazhab Syafi'i, alhamdulillah kita terima daripada mereka, maka kita dapat. Yang ketiga, yang keempat, kita kena ngorak langkah sendiri. Iaitu apa? Yang ketiga ialah penerimaan. Itu dua contoh suri tauladan. Iaitu apa? Setiap generasi kini kena ambil sebanyak mungkin daripada generasi sebelumnya. Amalannya, adabnya, kitab-kitabnya, pesan-pesanannya, budayanya, segala baik bagi masyarakat kena ambil sebanyak-banyaknya, kena pelajari sebaik-baiknya, kena simpan sehalus-halusnya, kena ambil selengkap-lengkapnya setiap generasi. Maka yang keempat ialah apa? Dipindahkan, diturunkan kepada generasi berikutnya. Sebab itulah kita tengok pada Hadramaut itu setiap generasi ada yang gemilang. Ada Sayyidina Al-Fatih Muqaddam, ada Syekh Abdul Rahman Sagaf, ada Syekh Abdul Ghani Idrus, ada Syekh Ahmad Muhdar, ada sampai sekarang ini, kerana kita mengamalkan ambil dan turun, ambil dan turun. Sekarang waktu kita ambil dari siapa yang sebelum kita ambil. Kita bilang ya, jadi ulama Mesir apa tahu orang Melayu, tapi kita orang Melayu tak tahu bangsa kita. Macam mana kita nak perbaiki bangsa kita? Tak boleh. Kita kena tahu apa ada dalam bangsa kita, apa ada bangsa kita. Kita kena faham, kita kena belajar. Kalau kita tak tahu apa yang ada pada bangsa kita, macam mana kita nak betulkan bangsa kita? Macam mana kita nak tengok kesilapan bangsa kita? Kalau ada permasalahan di Turki, kau ambil ulama paling besar daripada Mesir, boleh tak dia handle? Hukum dia boleh ajar, tapi uruf dia tak tahu. Al-ihwal penerimaan dia tidak tahu. Ada masalah di Bangladesh, ambil ulama paling besar daripada Kuwait, boleh tak dia handle? Tak boleh. Mau tak mau kena tukang sendiri, dari dalam sendiri kena betulkan. Itulah kena tekan, tak lama tekan. Dita'arafu untuk saling kenal-mengenal, dan kita kenal bangsa kita dulu. Tanggungjawab kita. Kalau di Pakistan lah, rosak pun rosaklah. Kita bilang dia rosak, itulah. Ada ulama dia punya tanggungjawab. Kalau di Bangladesh, bagus pun baguslah. Tapi yang kita ni macam mana? Kalau ada bagus, takkah kita nak turunkan? Kalau tak ada bagus, takkah kita nak baguskan? Itu tanggungjawab kita. Setiap cukup tu ni, Allah mudahkan kerja dakwah kita. Allah mudahkan kerja dakwah kita. Tak disuruh kita handle masalah Turki, handle masalah remaja di Mesir, handle bangsa kita. Agak-agak kalau bangsa kita sendiri senang tak? Ya senang ya. Dari bangsa kita sendiri. Tambahan lagi tuan-tuan sekalian, kita kena tahu bangsa kita, apa ciri-ciri dalam bangsa kita, ulama-ulama yang ada pada bangsa kita. Jadi kita tidak terus tak tahu dan kita mengatakan salah dan betul, dan banyak nilai-nilai mulia kita buangkan. Saya teringat beberapa orang rakan-rakan kita, student-student muda-muda balik daripada Suria. Belajar di Dimashq sana ya. Masyayikh yang mereka menghadap tu Syekh Buti semualah. Macam kita menghadap Habib Masyhur semua, mereka menghadap Syekh Buti semua tu, guru-guru mereka mesra sekali. Balik seboleh-boleh cari kita nak jumpa, nak baca kitab Jawi, nak baca dengan kita.
Heran kita, patut aku kau balik luar negeri, aku nak belajar dengan kau. Aku tak pernah belajar daripada orang-orang pas Syria. Aku nak juga belajar. Dia pula nak belajar. Kemudian dia bilang, ini adalah pesanan daripada guru kami, masyayikh kami di sana pesan. Apabila kau balik, kau di sini, kau belajar kitab daripada kami. Ulama-ulama apa Syria dengan belajar berbagai mazhab, berbagai kitab. Tetapi huruf penerapan kau belum tak tahu. Kau belum tahu ahwal masyarakat ini. Kau kena cari guru orang Melayu yang mengajar kitab Melayu, jadi kau tahu huruf Melayu, penerimaannya macam mana, rosaknya macam mana, pandangannya macam mana, pemilihannya macam mana, penerimaannya macam mana, jadi kau faham. Lepas itu dia nak belajar kitab orang Melayu. Belajar. Padahal tu kalau pasnya tu boleh jadi mufti sama tu. Pas boleh jadi mufti, tawaduknya dia ya. Sebab dia nak belajar. Kalau dia tak belajar, datanglah pahaman-pahaman yang kita tahu sekarang sini. Dia, kalau kita belajar, kita orang Melayu, kita tahu, jadi kalau kita tahu, kita berjiwa bangsa kita tahu masalahmu adalah keprihatinanku, kepincanganmu adalah kelemahanku, segala pembangunanmu adalah menjadi tanggungjawabku, mu dan ku dan mu, kau adalah aku sebahagian daripada kamu. Kalau kita kenal bangsa kita. Tapi kalau kita tak tahu, kita belajar kitab tinggi-tinggi, kita belajar di Urdun, kita belajar di Zahirah, kita belajar di mana sekalipun. Hadramaut lainlah, Hadramaut memang sama dengan Melayu tu memang tak lari ya. Kita belajar dengan di mana sekalipun, tapi kita tak belajar dalam bangsa kita balik tengok, kita akan pandang kau, aku. Di belakang aku ada masyayikh aku. Aku tengok yang tak kena aja aku bilang beda. Aku yang tak kena saja aku bilang ini karut. Allah, berapa banyak orang yang balik daripada luar negeri, aku yang ada pada Islam dalam tanah Melayu bukan baru 1-2 tahun lah. Bukan baru 10-20 tahun lah, bukan baru 100-200 tahun lah, sudah ribuan tahun lah. Dari zaman sebelum Islam kita dah ada agama tauhid di tanah Melayu kita sini ya. Jadi kita kena tahu, dan ulama sudah tapis, ulama sudah menyesuaikan, sudah terapkan, diterima oleh masyarakat. Kita pula tahu banyak nilai-nilai murni, kita bilang tak boleh, tidak berlaku. Sayang. Apa yang atuk moyang kita bikin, apa yang ulama terapkan, ulama dah ukir cantik Islam berbentuk Melayu ini, kita tak tahu kerana apa, kita tak kenal bangsa kita. Sayang, what a waste, kita akan buang itu saja. Sayang, itu kita tak ambil rukun channel muhajir, ambil daripada before, transfer pada after. Jadi kita tak ambil, maka kita apa yang kita nak transfer pada yang baru, yang kemudian benda yang bukan asal daripada mereka. Jadi kalau makanan sekalipun, ambil lauk yang before, nasi lemak asam pedas, makan sedap. Kalau kau balik daripada Eropah, balik kau tak ambil lauk asam pedas, tak ambil keluar lemak apa semua, kau tahu aja makan burger, makan pizza, makan steak. Jadi bangsa kau kan makanan kita lah itu, makan sakit perut. Allah, tak sesuai dengan cuaca, tak sesuai dengan badan. Tak boleh. Apa yang ada pada kita kena pelajari dan ambil dan pass over. Inilah salah satu pada malam ini kita bincangkan. Kerana ada pada kita mutiara-mutiara, ada pada kita yang dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan kita. Itu yang kita nak hargai malam ini. Bukan kita dan kita saja. Ada pada kita yang dianugerah oleh Tuhan kita, yang kena disyukuri oleh kita, diambil dan jadi amanah bagi kita untuk diteruskan kepada generasi sesudah kita. Maka kita bincang pada malam ini, tuan-tuan sekalian ya. Itu paling pentingnya. Sekarang kita nak bincang, di antara pentingnya kenapa kita nak bincang pada malam ini. Sekarang kita nak tengok ciri-ciri ulama-ulama awal yang datang ke rantau alam Melayu kita ini. Bagaimana mereka itu ya. Kemudian kita tengok siapa di antara yang awal-awal yang datang kemari. Kita nak masuk yang kedua dan yang ketiga ini sekarang. Sebelum kita masuk yang kedua, kita nak sentuh sikit siapa yang agak-agaknya tuan-tuan ingat, saya nak mention siapa yang mula bawa fahaman Islam tauhid ke, kalau kita sebut tanah Melayu bukan Malaysia saja ya, benua Melayu semuanya ya, benua Melayu termasuk Aceh, Banjar, Bugis, Padang, Kalimantan, semua tu, Jawa, semuanya tu ya. Agak-agak saya nak mention siapa yang pendakwah Islam yang tu, saya nak mention dengan bermula dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebut orang sebagai bapa kepada semua bangsa Melayu. Kemudian saya nak sebut siapa yang pernah sampaikan Islam kepada kita. Wa yas'alunaka an dzil qarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang Al-Qarnain. Al-Qarnain adalah atuk moyang bagi disebutkan setiap dalam teks kitab Sulalatul Salatin. Diklaim oleh raja-raja Melayu daripada Bukit Seguntang Palembang sana, bahawasanya adalah sekalian orang-orang Melayu itu berasal daripada turunan Al-Qarnain.
Semua tu yang begitu yang Allah Ta'ala hantarkan untuk kita. Yang begitulah asal usul kita. Sayang tak kalau kita tak tahu. Sebab itu tak mustahil saya bincang sama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Adrus Mustaqtarib. Habib, orang Melayu ni klaim macam-macam tau Habib. Dia bilang orang Melayu ni anak cucu Al-Qarnain. Apa pendapat kau? Kita tahu pakar sejarah cakap begini, ada cakap begini, ada cakap begini semua kan. Kita nak tengok daripada mulut seorang wali Allah. Sebab orang-orang salih ni cakap dengan firasat. Dia cakap tu dengan apa, dia tidak cakap bukan-bukan punya orang. Dia bilang tak ada mustahil lah berarti. Al-Qarnain memang jajahan takluknya barat ke timur. Dan negara wilayah kau termasuk dalam barat ke timur. Dan tak mustahil Al-Qarnain satu nama besar dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim nama besar dalam Al-Quran. Anak cucunya ada yang jadi Bani Israel, ada yang jadi Yahudi, ada yang jadi Nasrani. Tapi ada yang jadi Mu'min, iaitu zuriat Nabi Muhammad. Jadi ahli bait Nabi SAW. Satu puak daripada zuriatnya akan tetap mendukung pusaka tauhid daripada atuk moyangnya. Seperti Nabi Ibrahim AS. Maka Al-Qarnain pun begitu. Mungkin dalam jajahan takluk yang begitu besar dari barat timur, bangsa engkau lah yang jadi pejuang, penerima pusaka agama tauhid ini. Baik bila Islam datang, kamu terima dan kamu selesa. Dan itulah asal-asal agama kamu. Tidak mustahil. Saya bilang logik jawapan dia. Walaupun rasa kita dia tak bacalah sejarah-sejarah Melayu kita yang ini, mungkin baca, mungkin tidak, tapi tentang perkara ini, oh ya, dia bilang rasa. Tapi dia punya jawapan tu logik tak? Logik. Jawapan tu logik ya. Ulang tidak mustahil. Ini yang ada pada kita. Agak-agak kita nak buang ke ini saja. Kita tak perlu nak tahu ini semua. Islam datang ke tanah Melayu kita, di rantau Melayu kita, ataupun kita sebut sebagai benua Melayu. Benua Melayu, alam Melayu. Islam datang ke benua Melayu kita, ke alam Melayu kita, perlu diperbetulkan. Mesti dibetulkan. Iaitu bukan dibawa oleh pedagang-pedagang Arab, tetapi oleh pendakwah-pendakwah Arab. Kenapa disebut sebagai pedagang-pedagang Arab? Kerana orang dulu belum kenal yang nama pendakwah. Dia tak tahu yang pendakwah. Dia tahu asal kapal datang dari luar, tak ada lain dagang. Bawa DJ, bawa kain, bawa kapet, bawa apa, dagang. Maka dia kan orang Arab ni, pakcik-pakcik ni pun dagang. Sebab tidak masuk kapal kemari, pergi dagang. Dia belum kenal yang nama dakwah. Dia belum tahu yang nama mission dakwah. Dia belum tahu lagi. Satu lagi orang putih yang sebutkan pedagang-pedagang. Dia bilang bukan pedagang. Bukan pedagang. Kenapa pencapaiannya tak akan sama kalau pedagang tak pedagang? Kau tengok pedagang-pedagang yang datang berikutnya. Pedagang-pedagang datang berikutnya. British India. Dari apa? Macam-macam lah daripada Portugis. Syarikat itu syarikat ini. Kononnya nak berdagang. Tetapi dia tengok kekayaan tanah Melayu. Dagang ke mana. Terus dia nak takluk, diambil, dia rampas. Dan kekayaan kita diambil. Ada tak biji-biji kita besi diproses di Eropah? Ada tak permata-permata kita, belian kita daripada rantau kita dibawa balik ke England? Ada tak kayu-kayan kita dibawa balik ke sana, rempah ratus kita? Ada tak barang-barang kekayaan kemewahan dari tanah Melayu dibawa balik ke Hadramaut? Awak semua dah pernah belajar di Hadramaut. Ada tak? Baru belakangan ini saja pintu Hajar dan menjawab. Orang bilang iaitu pintu jati dari Jawa. Itu saja, itu pun baru kemudian terjadi. Yang dari zaman dahulu, apa kekayaan tanah Melayu yang dibawa ke Jawa? Di antara keterangan saya sebut ini, sebab ini saya bincang ketika ziarah Nabi Hud, ketika di sana Habib Omar suruh cakap, dia bilang tak ada ini yang datang bawa ke sini bukan pedagang, yang datang di sini adalah pendakwah, kerana penghasilannya lain, pegangannya lain, sungguhannya lain, pencapaiannya lain. Apa yang dibawa dari tanah Melayu dibawa ke Hadramaut? Saya bilang hanya kerupuk dengan sambal saja. Kerupuk sambal bas. Itu saja Abu Umar kata tu. Allah, dia tak bawa lain, dia tak ada bawa Eropah dan dia hati kita tak. Portugis. Buku-buku kita pun diambil semuanya begitu. Kita yang berikan Islam, yang beri kita ilmu, pelajaran daripada ulama-ulama kita, mereka datang, mereka rompak tak balik. Begitu. Kemudian dia bilang datang, orang yang datang kita tu orang niaga. Kau yang menaga tamak dunia. Ulama kita tidak. Bukti tidak menunjukkan bahawasanya yang datang ke sini adalah pedagang, tetapi pendakwah. Mereka memang dagang untuk cari makan, untuk biaya hidup, tapi bukan tujuan mereka. Kenapa? Kalau kita bila orang tanya, siapa guru awak? Pakcik jual kain. Siapa guru awak? Pak Kiai, Tok Syekh. Agak lain tak pegangannya? Kalau pakcik jual kain bawa barang, nanti ada pakcik jual kain lain datang, dia bawa ajaran, aku akan ikut. Sama pakcik jual kain ini aku boleh cakap, pakcik jual kain ini pun aku ikut. Tetapi kalau ulama yang cakap, aku ikut. Ulama yang datang, aku ikut ke tidak? Portugis datang bawa ulama dia, kita tolak. British datang bawa ulama dia, missionary dia pun kita tolak. Kenapa? Yang datang bawa kita tu bukan pedagang, tetapi ulama. Maka pencapaiannya lain, keseluruhannya lain,
pegangannya lain. Dan kita nak tengok dagang tak dagang, kaya ke tidak Hadramut sekarang. Kita dapat Islamkan tak boleh tidak Nafi, kita daripada alur Hadramut ya. Kita tengok apa ada kekayaan tanah Melayu kita yang dibawa balik ke sana. Apa ada? Tidak ada. Tuan-tuan biasa belajar Hadramut, tengok apa kekayaan tanah Melayu yang dibawa balik ke sana. Yang banyak-banyak yang ada sekarang barang-barang dari tempat kita, kasya mata, sambal, itu semua baru dalam lebih kurang 100 tahun sajalah. Pasal dah ada kapal, mereka dah boleh bawa. Kalau tidak dulu, mereka tak ada bawa apa-apa. Tidak ada. Dan ada mewah apa-apa di Hadramut? Tidak ada. Mereka datang hanya mengislamkan kita, tapi tidak kemahakkan kemewahan kita. Itu beza antara pendakwah dengan pedagang. Itu beza antara pendakwah dengan dagang. Jadi kita boleh rasa gembira dan syukur. Aku terima Islam pada pendakwah, real ulama. Bukan hanya sambilan ulama. Ada real ulama yang bawa mission daripada Rasulullah SAW. Ya. Nombor satu yang datang kepada kita ialah pendakwah dan pedagang. Pendakwah bukan pedagang. Memang mereka dagang, tapi bukan mission mereka dagang. Mission mereka dakwah. Ya. Baik. Ciri-ciri mereka yang datang kemari sini adalah yang pertama sekali, mereka adalah ulama lillahi ta'ala, bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia yang mereka dakwah ilallah. Da'i ilallah. Mereka seru kepada Allah, bukan kepada diri mereka, bukan kepada penyembahan mereka. Mereka datang sini one way ticket. It's not easy to reach alam kita sini daripada sana. Sekarang saja tengok masa zaman perang-perang, kita kan nak balik daripada Hadramut, nak balik sini macam mana? Jalan desert sampai Oman, jalan sampai Oman, naik lagi desert lagi, kemudian sampai Bukala, tukar bas lagi, tukarlah sampai ke mana? Sampai ke Oman, gunung ganang, padang pasir, gunung ganang, lautan, semua susah payah. Untuk apa? Untuk dakwah semata-mata. Dan mereka datang tak balik lagi tau. Datang tak balik lagi semua. Datang tak balik lagi. Yang datang boleh balik lagi hanya baru riset ini. Dalam zaman-zaman Habib Noh pun datang dah tak balik lagi. Zaman Al-Habib Abu Bakar, Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah Haidrus, Keramat Luar Batang pun datang tak balik lagi. Zaman Imam Haddad. Yang datang boleh balik itu datang zaman dah ada kapal enjin. Mereka dalam 6 bulan pergi, 6 bulan balik. Itu pun yang dah boleh balik. Yang before semua tu datang one way ticket. Gunung Ganang Hadramut, kemudian desert di Oman, kemudian naik kapal dari Mekalla, semberang ke lautan sampai kemari. Lillahi ta'ala. Semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk cari kemewahan, bukan untuk cari apa semua, semata-mata kerana Allah Taala. Bukan mudah tau. Orang bilang ya, hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Pada kita, hujan emas negeri dia, hujan batu negeri kita. Pada dia Hadramut tu adalah jannah, alim ulama'nya, wali-walinya. Tapi mereka tak balik, mereka kerana Allah. Mereka adalah ulama yang tulus dan ikhlas, serah jiwa raganya kepada Allah. Tak balik Sunan Ampel, tak balik Sunan Giri, tak balik Sunan Bonang, tak balik, semuanya masih di sini. Tak balik keluarganya Tok Palo, tak balik, semuanya masih di sini. Mereka datang one way ticket, serah jiwa raga terus kepada Allah Ta'ala, hidup sini, mati sini, dakwah sini. Subhanallah, itu ulama yang lillah semata-mata. Bukan nasib kita sekarang, dakwah pergi ke Australia, dakwah pergi ke Indonesia, dakwah pergi mana? Boleh balik. Mereka dakwah tak balik. Mereka lillahi ta'ala semata-mata. Yang kedua, mereka adalah ulama-ulama yang sangat erat hubungan dengan Rasulullah. Mereka dapat isyarat-isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat khabar-khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dia punya tujuan dia tu, mereka datang ke alam Melayu kita ni, address given. Bukan meragau tau. Mereka ni bukan meragau tau. Mari kita buka peta dunia. Kita kalau memang mereka buka peta dunia, mereka dakwah, mereka akan dakwahkan ke mana dulu? Seberang atau mereka dakwahkan India dulu. Kemudian Bangladesh semua. Kemudian Sri Lanka, kemudian turun ke Burma, kemudian turun ke Thailand. Tidak. Mereka dari atas terus kepada kita. Tinggalkan Thailand, tinggalkan Burma, tinggalkan direct kepada kita. Dan tepat pula sampainya sasarannya. Kalau kita tengok sehari mereka orang yang ada close connection dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mereka datang sini kecuali dengan isyarat daripada Rasulullah. Buktinya tepat sekali mereka datang pada satu kaum yang menerima mereka.
Kalau kita baca kitab Sulalatul Salatin ya, Islam masuk dalam alam Melayu kita, sebab itu kita kena hargai ya, kita kena hargai sekali ya. Baru 1-2 hari lepas meninggal tuan guru kita, seorang saleh, seorang istimewa di sisi Allah Ta'ala, seorang ahlillah ya. Ulama-ulama begitu yang ada di seluruh alam Melayu kita ya. Mereka datang bawakan Islam ke agama kita sini. Mereka ulama, kalau kita baca kitab Sulalatul Salatin, Islam masuk ke tanah Melayu kita ini cara karamah. Cara karamah. 2 negeri besar. Satu Pasai, satu Melaka. Satu Pasai, satu Melaka. Apabila disebut Melaka, tuan-tuan sekalian, Melaka masuk Islam, ketahuilah besar kemungkinan yang dimaksudkan itu bukan Melaka, tapi adalah Kedah Tua. Adalah Kedah Tua. Kerana yang nama Melaka tu lebih besar daripada yang nama Malaysia. Yang nama Melaka lebih besar daripada Malaysia. Macam sekarang lah. Aku pergi Malaysia, pergi mana? Pergi Johor. Aku pergi Malaysia. Aku makan, ada makanan namanya cincaluk. Pergi mana tu? Melaka. Aku pergi Malaysia, aku makan, ada makanan yang ada namanya apa, nasi kandak. Kat mana tu? Penang lah dia pergi. Jadi dia bilang dia pergi apa, Melaka. Kerana pada ketika kitab tu ditulis, Melaka sedang sebesar-besarnya empire. Maka kitab Sulalatul Salatin sebutkan 2 kerajaan besar Melayu yang masuk Islam, dua-dua jalan karamah. Satu kerajaan Pasai. Kerajaan Pasai kerana ulama-ulama Timur Tengah mendapat khabar daripada Rasulullah. Orang Melayu kalau daripada Rasulullah disebut sebagai hadis. Maka telah bersabda Nabi SAW, sama ada jumpa dalam mimpi, sama ada jumpa yaqazah, tak payah sebut. Sebab mereka memang orang yang close contact dengan Rasulullah. Supaya apabila negeri bernama Pasai sudah terbit, hendaklah kamu berdatangan ke sana, bawa agama Islam ke sana, dan mereka akan menerima Islam dan akan terbit ramai wali-wali di kalangan mereka. Dan mereka berdatangan kepada kita, dan dia bukan direct terus ke Pasai tau. Dia tak tahu Allah karamah atau tidak ya. Kita sekarang dakwah dengan orang kita sama bahasa, sama gaya, sama pelajaran, sama ahli sunnah wal jamaah pun ada orang reject juga, ada orang tak suka juga, orang bilang perniagaan apalah gitu gini. Mereka datang satu Arab, satu Melayu. Sampai sekarang kita tak pandai cakap Arab, sampai sekarang mereka tak pandai cakap Melayu. Tapi macam mana yang first generation tu bertemu tu, walaupun ada penterjemah, tapi tak itulah tak sampai macam terjemah pasir macam sekarang ini ya. Macam mana dia boleh Islamkan mereka? Macam mana dia ada satu language lain, language rohani ya. Macam mana dia boleh Islamkan orang ini? Dan dia ajar bukan benda-benda zahir. Dia masak kuih boleh nampak tepung, boleh nampak apa. Ajar menukang boleh tengok. Tetapi ajar tu ajar tauhid. Ajar bab kerohanian, ajar bab sabar, bab reda. Boleh faham pula Melayu ni. Sekarang sumpah yang bahasa Arab tak? Kan tak faham bahasa Arab. Boleh faham pula kita Imam Ghazali. Dari awal dulu macam mana boleh faham pula mereka, macam mana pula boleh faham mereka dia bawa karamah tak? Maka di negeri Pasai mereka datang, mereka cari. Buktinya ya, yang negeri Pasai itu ibu negerinya ialah 150 km daripada pantai. Jadi mereka bukan sambil dakwah di pantai dakwah, tidak ya, mereka cari address yang diberikan. Mereka jumpa satu kepulauan Melayu, diislamkan, ada yang terima, ada yang reject, ada terima. Tetapi ada satu testnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Setiap masuk Islam dia test, fail test, Islamnya diterimalah. Tapi bukan kau yang kami maksudkan. Cari satu lagi, sampai orang tunjukkan kerajaan Pasai, mereka pergi, didakwakan, tuanku terima, besok test pass. Testnya betul. Hari masuk Islam, besok suruh baca Quran. Kasih buka mushaf, terus boleh baca. Masuk Islam hari ini, besok jadi wali. Dapat ilmu laduni daripada Allah Ta'ala. Awak yang orang yang kami cari. Tuankulah yang patut cari, yang dia isyaratkan oleh Nabi patut. Bagi apa ceritanya? Kedatangan kamu sebetulnya aku dah tunggu. Kerananya sebelum kamu datang, aku telah mimpi seorang bernama Muhammad. Aku telah mimpi seorang datang kepada aku, diludah dalam mulutku. Dan orang tu namanya adalah Muhammad. Maka boleh orang bawa khabar, tengok ini jangan ini yang aku mimpi. Dia pun syahadat, besok ikut baca Quran, awaklah yang kami cari. Maka kerajaan Pasai besar, masuk Islam, segala jajahan takluk ni masuk Islam. Yang Melaka punya disebut sebagai Sultan Melaka. Pagi hari tuanku bangkit daripada tidur, bangkit daripada beradu, tiba-tiba ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimah tak pernah dengar dalam bahasa Melayu kita. Terperanjat dayang-dayang, terperanjat mak inang, terperanjat segala pengawal. Apa yang tuanku titahkan ni? Apa yang tuanku titahkan ni tak sepaham pun orang semua. Maka dia khabarkan kepada Datuk Bendahara,
Datuk menghadap Datuk Bendahara. Maka tuanku bilang, beta tadi malam berjumpa dengan seorang dalam mimpi, mengajarkan beta akan kalimat ini. Dan dikatakan kepada beta sebelum matahari jatuh akan ada masuk kapal dari Jeddah. Dan di atasnya ada seorang syarif. Jadi mereka dah tahu yang nama syarif, yang apa semua. Hubungan Timur Tengah dengan Rantau Melayu kita sudah dari zaman sebelum-sebelumnya sudah ada, ya. Kapal-kapal mereka sudah di tanah Melayu kita semua dah ada. Zaman-zaman Firaun pun dah hantar orang ke tanah Melayu kita sendiri, ya. Gemilangnya lepas masuk Islam baru Serlah. Saya tidak sebagai tempat tinggalan, tempat dagang sikit lebih kurang aja begitulah, ya. Kemudian Datuk Bendahara cerdik, pintar. Dan kalau begitu kita tunggu. Kalau betul ada kapal daripada Jeddah dan ada orang begitu, kita silakan masuk dan kita terima apa bicaranya. Kalau elok kita terima. Kalau tidak, bermakna tak ada kapal pun langsung, bermakna cuma yang tidur saja dan lupakan perkara ini. Betul mereka tunggu. Pasang orang tunggu di pelabuhan. Betul sebelum maghrib masuk kapal dari Jeddah. Kapal dari Jeddah masuk. Ada Sayyid, ada Syarifah, ada Syarif atas kapal ini. Ada. Tuanku persilakan menghadap masuk istana. Masuk dalam, terus tuanku syahadat. Keperanjat belum minta ada syahadat. Sudah syahadat. Maka bertanya Syarif itu, Syarif Sayyid lah, ya. Tanya, ya. Wahai tuanku, dari mana tuanku tahu kalimat ini? Mereka bermimpi jumpa seorang mengajarkan kalimat ini. Muhammad namanya. Dan dikabarkannya mereka apabila datang kepada Jeddah Syarif, suruh mereka ikut saja apa yang dicakapkan oleh Syarif ini. Maka kalau gitu, patut serukan tuanku meluk agama Islam. Terus masuk Islam. Maka serian jajahan tak ada Melaka pun Islam. Ada gaduh tak ada penantang. Itu mereka ulama yang very close relationship dengan Rasulullah. Mereka dapat hidayat, dapat isyarat-isyarat daripada Rasulullah. Ciri-ciri ulama yang datang kemari, yang pertama tadi kita bilang mereka ahlillah, semata-mata kerana Allah. Hidup dan mati kerana Allah Ta'ala. One way ticket. Life mereka pun mereka pakaikan untuk agama Allah Ta'ala. Yang kedua, mereka cakap cukup hubung kait dengan Rasulullah dan mereka satu wali-wali besar. Ada close connection dengan Rasulullah. Yang ketiga, mereka punya adab cukup tinggi. Mereka sampai ke tanah Melayu kita. Mereka tak ubah kita, kan? Mereka tidak ubah kita, tapi mereka tidak tukar kita. Mereka hanya perbetulkan dan perbaiki kita. Dia improve us, dia tak change us totally, tapi dia tambahkan jati diri dan nilai pada kita. Itu orang suka. Daripada dulu pakai cawat, dulu tak pakai tak betul, sekarang sudah pakai baju betul. Daripada dulu makan babi, makan apa semua, sekarang sudah makan lebih bersih lagi, makan sembelih lagi. Daripada dulu tak menentu menghadap batu, sekarang sudah begitu. Pada dulu kalau ada kematian, dikasih sajen dekat kubur-kuburnya, semua dipuja kuburnya, sekarang digantikan dengan 3 hari dulu mereka 3 hari, 7 hari, 40 hari dekat atas sajen, sembelih kambing ke kubur apa semua. Islam tukarkan, buat tahlil, kambingnya kasih orang makan semua. Allah, tak kebaik semuanya itu. Tak kebaiknya ditukarkan kepada yang boleh dipakai oleh Islam. Dan mereka tidak pandai pikat. Mereka pandai pikat orang-orang Melayu. Sebab itu kalau nak berjaya dengan satu kaum, jangan kau ubah mereka. Kau tengok apa yang boleh mereka, kau terapkan pakai. Wali Songo datang ke Jawa, yang masuk Jawa, masuk Islam, kemudian Jawa, ya, daripada tanah hantar Melayu kita, Pasai, Melaka, apa, Patani, semua tu, Kedah, semua dah Islam. Jawa kemudian mereka masih sempat bina Borobudur, kita dah bina masjid. Sebab kita tak ada candi-candi sebesar-besar macam itu, ya. Jadi kita tak bina begitu. Mereka masuk Islam kemudian. Mereka kena yang lebih kental lagi masuk pada mereka. Wali sama datang. Mereka tidak ubah budaya orang Jawa. Tidak ubah budaya orang Jawa. Mereka bikin maulid dengan hias cantik, dengan mainkan gamelan, dengan mainkan wayang kulit juga. Tapi wayang gamelan itu alat muzik yang dibenarkan dalam Islam, gendang. Dan pakai main wayang kulit juga, tetapi bukan kisah Ramayana dan Sri Rama. Cerita pahlawan-pahlawan membela agama. Wah, cerita apa iki? Orang Jawa punya suka. Masuk Islam, subhanallah. Semua mereka tidak ubah apa yang ada pada kita. Mereka tak buang apa yang ada pada kita. Mereka pakai apa yang ada pada kita, cuma mereka kemas kinikan, mereka elokkan. Mereka terima kita. Sebab itu kita boleh terima mereka. Mereka terima kita. Dan yang berikut ni lah ciri-ciri yang datang kemari lah, dia adapt well. Saya Tok Syekh, saya Sayyid, awak Jawa, awak Melayu, tak ada kena mana. Dia adapt well kat sini. Pakai nama pun nama kita. Namanya siapa pun saya tak tahu. Sayyid, namanya Sunan Ampel, macam nama Jawa tu. Namanya Sunan Bonang, semuanya tu. Sunan Giri, yang Jawa satu orang je, Sunan Kalijogo. Yang lain semua tu Sayyid belaka. Pakai nama itu. Tok Palo, kan tu nama Melayu kita. Apa? Tok Pulau Manis, Tok
pulau besar. Lagi apa lagi nama? Apa Habib Noh, ambil tahu Cikgu Tanjung Pagar. Arab tu Sayyid Al-Habsyi, Masya Allah, pandai Cikgu Tanjung Pagar. Mereka terima. Mereka mesra dengan masyarakat. Mereka tidak menukar kita, mereka tidak buang kita punya budaya, tapi mereka mengelokkan kita, dan mereka pulanya terima dipakai dalam masyarakat. Orang Melayu panggil mereka tok itu, tok ini, semuanya. Mereka terima belaka. Itu akhlak mereka. Itu mereka boleh diterima oleh umum. Tapi kita susah nak diterima oleh umum. Kita tak betul-betul meresap dalam masyarakat. Dan kita pulanya cuba nak menukar masyarakat. Kita tidak melihat apa yang baik pada masyarakat. Itu kelemahan kita berbanding dengan mereka. Itu ciri-ciri ulama yang datang ke rantau kita. Berjaya tak? Berjaya. Belum zaman ada, belum komputer, belum ada internet, belum ada apa. Apa batal bagi Patani, batallah bagi Jawa. Kabul bagi Padang, kabullah bagi Banjar. Barat ke timur, timur ke barat. Sama uniform. Amanah. Satu lagi mereka amanah. Mereka tidak ubah bawa fahaman. Kami ada cara kami sendiri. Pada kami ni berdoa. Pada kami ni tak. Sama. Semuanya sama. Sama saya ingat apa Ustaz Osman Al-Muhammadi almarhum ya, orang Kelantan, dia selalu datang ke Singapura, Cik Sultan. Dalam ceramahnya, jangan kacau rantau kami. Kami sudah ratusan tahun pegang Islam dan selamat sejahtera dengan agama kita, dengan Islam. Jangan kacau rantau kami. Dia sebut, yang saya cakap daripada dia lah. Banjar batal pada Padang. Padang batal pada Patani, batallah pada Jawa. Semua uniform, amanah. Ulama-ulamanya amanah. Semuanya datang bawa sama juga. Tidak, aku ada cara aku sendiri, aku ada pesen aku sendiri. Sama ujung ke ujung bacanya berzanji. Sama ujungnya semua tu baca rukun sembahyangnya. Apa rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, rukun sembahyangnya 13. Sama. Batal bagi dia, sama amanah. Tidak, kami ada cara kami sendiri. Sini korang semua belum tahu, aku ajak cara korang bukan establish new mazhab. Tak ada begitu. Itu ulama-ulama yang datang pada kami. Pada kita. Awal mula yang kita sebut ialah yang disebutkan orang ialah siapa, orang pakar sejarawan mengatakan, tuan-tuan bila kaji sendirilah, tengok buku-buku sejarah dan sebagainya. Tiganya Siti Kunturah. Orang Melayu sebut Siti Ketua, Siti Kunturah. Memang untuk jadi bapa bagi bangsa baru. Lepas kita dia pindahkan daripada Gunung Melayu apa Himalaya, kahwin dengan tuan puteri situ. Kemudian zudatnya tu ada dapat berapa orang anak. Yang dua namanya Madian, diberikan Madian. Ikutnya jadi kaum menentang kepada Nabi Syuaib. Ya. Yang lainnya dipindahkan jauh ke bawah angin sini. Ke bawah angin. Ke mana tempatnya? Campa namanya. Campa. Jadi bapa bagi bangsa baru. Ya. Pindahkan. Sebab itu kita sebut jauh. Sebab orang Arab kalau dibawakan pindah jauh sekali, sebagai dari dibawa oleh angin. Angin dalam bahasa Arab apa? Jauh. Al-jauh. Maka orang ini Jawi. Orang yang dibawa oleh angin. Jawi. Maka yang berikut Jawa dari Jawi, bukan Jawi dari Jawa. Begitu ya. Jadi orang jauh. Orang jauh kita ini. Orang dah dibawa oleh angin. Begitu. Maka kita ada sawit. Bahkan setengah-setengah mereka kaji dari candi-candi yang dicampa yang dahulu sebelum yang mereka daripada China datang gempur. Candi-candi lama mereka kaji, candi-candinya tak ada patung. Patungnya semua tu, sebab kalau kita tengok Angkor Wat di mana semua tu, semua patung itu ukir daripada struktur bangunan itu. Tapi kalau candi yang lebih lama lagi, patung tu patung tampak, patung dempel, patung mendatang. Tunjukkan asal bangunan itu tak ada berpatung. Dan banyak ada gambar description, iaitu apa? Description benda empat segi, kelilingnya bulat. Kalau benda empat segi, keliling bulat apa? Kaabah lah. Empat segi, kelilingnya bulat, sah bulat. Ada, mereka tengok. Ada bukti-bukti lah, Nabi Ibrahim alaihissalam atuk kita. Sebab itu kita paling banyak sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Paling banyak sebut kama sallaita ala Ibrahim semua. Lebih banyak kita ke lebih banyak Bani Israel? Lebih banyak kita menyebut Nabi Ibrahim. Kalaulah betul Nabi Ibrahim atuk kita, alhamdulillah. Sebab itu pusakanya kita dapat. Sebab itu ketika ulama
sengaja mengatakan, Imam bin Kathir membuatkan tafsir dalam apa ketika Nabi Ibrahim sudah bina Kaabah, minta zuriatnya dipeliharakan Allah Ta'ala, maka tiga-tiga daripada zuriatnya ada yang mukmin. Apa? Nabi Isa AS pada akhir zaman akan jadi mukmin. Sebahagiannya akan balik semula masuk Islam. Nabi Muhammad, ahli bait Nabi, mukmin. Dan satu lagi apa? Bangsa Melayu kita. Mereka sebut bangsa Melayu kita, dan mereka sebut dalam Bible lama sebagai the lost brother. Sebab kalau sekala perkara-perkara lama silam, mereka punya rujuk sejarah hilang itu. Dan perkara yang tak ada berhubung kait dengan Nabi Muhammad, mereka tak ubah. Yang termasuk dengan kita yang tak ada berhubung kait dengan Nabi Muhammad, mereka tak ubah. Rupanya kita rupanya. Sebab itu mereka cari itu. Begitu ya, satu. Satu lagi ya. Satu lagi yang pernah datang awal sama kita, yang kita katakan tadi siapa? Al-Qarnain. Sebab itu orang Melayu apabila datang mendapat Islam, ini cerita atuk kami. Ini ditulis dalam kitab Sulalatus Salatin, Bendaharatun Sri Lanang. Bendaharatun Sri Lanang ditulis bahawasanya asal turunannya daripada Iskandar Al-Qarnain, berkahwin dengan satu orang tuan puteri, nak dia bawa balik ke Rom, tak nak, tak bapaknya tak kasih, maka ditinggalkan di sini. Kemudian daripada puteri ini dapat zuriat, kemudian berpindah ke Palembang jadi Raja Palembang, dan turunannya terus kembang biak jadi Raja-Raja Melayu sampai sekarang ini. Begitu ya. Al-Qarnain itu yang pernah ada di rantau situ, ada dua nama ni besar tak? Nabi Ibrahim dan Al-Qarnain. Ini semua masih teori ya, semua masih teori. Tapi dua nama ini confirm dalam Al-Quran ada. Dua nama ini confirm dalam Al-Quran ada. Confirm dalam Al-Quran ada. Cuma sampai kepada kita ataupun tidak, benar ataupun tidak, itu teori. Kalaulah benar, dan nampaknya macam tak jauh daripada benar, ya, takkan beruntung kita bermaknanya kita bukan satu bangsa yang diabaikan Allah Ta'ala last baru masuk Islam. Dari awal kita dah dapat agama tauhid. Baik itu dah dalam diri kita, apabila datang Islam mudah kita terima. Jadi sementara zaman ahli fatrah tidak ada agama datang, kita terputus daripada benua Arab, maka tidak ada agama lain datang, dia sembahlah, masuk Hindu datang sekejap, kemudian Buddhis datang, dia tukar masuk Buddhis. Tapi semua tak cocok. Kenapa? Bukan cocok dengan jiwa Melayu kita. Datang agama tauhid ini cocok, mereka pegang sampai sekarang tak tukar. Sampai sekarang tidak tukar. Ya Allah, sampai akhir zaman kau peliharakan bangsa Melayu aku Islam belaka, ya Allah. Segala apa yang mereka lakukan untuk mengkufurkan bangsa aku, kau tolak, kau hapuskan, kau lunturkan, ya Allah. Dan bangsa Melayu itu Islam sampai akhir zaman, ya Allah. Bagaimana daripada awal zaman kau dah beri orang Melayu Islam, kau peliharakan keimanan dan keislaman bangsa Melayu aku sampai akhir zaman, kau juga yang maha mampu, ya Allah. Segala apa perencanaan orang-orang jahat terhadap bangsa kami ini, ya Allah, kau lunturkan, kau gagalkan, kau palingkan, kau terbalikkan, kau hapuskan, kau layangkan, ya Allah, dengan kudrah dan kuasa-Mu, ya Karim. Ya Allah yang maha agung, selamatkanlah bangsa itu, ya Allah, daripada kesesatan, ya Allah. Antara orang-orang yang masyhur dalam bangsa Melayu kita lagi ialah siapa? Syekh Abdullah Al-Khumairi. Datang daripada Timur Tengah, daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia ada satu lagi makam yang lebih utama, Syekh Abdul Qadir Al-Alira. Sejarah makamnya, menurut setengah riwayat dia datang pada tahun bila? 291 Hijrah. 291 Hijrah, punya lama 291 Hijrah dia datang. Jadi Nabi mengatakan kurun paling baik kurunku, kemudian berikutnya first 300 years tu kurun paling baik. Dan Islam datang masih dalam era ini. Islam datang dalam zaman kita masih dalam era ini. Tapi pada zaman dia tak begitu berkembang, hanya berapa kubur-kubur sekitaran dia tu mungkin ikut dia, dan berapa orang masuk Islam saja belum berkembang. Datang Syekh Abdullah Al-Khumairi datang, baru berkembang pada Raja Kedah masuk Islam. Dan kemudian daripada Zudat Sayyidina Fatil Muqaddam datang, daripada Ba'alawi datang, baru kembang terus. Tapi misinya sudah ada sejak dahulu. Syekh Abdullah Al-Khumairi dengan karamahnya, sebab itu dah masuk tanah Melayu, tak boleh sembarang-sembarang, tak boleh calang-calang ya, masuk karamahnya. Datang jumpa Sultan Siam, Sultan Kedah, katanya anak anda tuanku sedang sakit, sedang gering. Maka dia ubatkan, sembuh pulaknya. Tuanku suka, dia panggil jamuan makan. Pada dia mana tahu ni halal haram. Dia panggil makan, ada babi, ada ular, ada katak, semua. Masak air, tak tahulah masak rendang ke, masak ukap ke, tak tahulah. Masak soto ke, wallahu alam ke, nasi kandak ke pun tak tahulah. Tapi semua dia masakkan, dia bantu halal haram. Dia kasih jamuan dia paling special lah. Paling special ini Tok Syekh, dia kasih makan. Dia tak ada bilang kami tak makan, kami beli, kami itu, tak ada. Dia masuk aja, dia macam steady dia makan. Sebab dia tahu Tuhan yang jaga dia. Kuat dia. Begitu dia pegang daging babi, dia sentuh jadi seekor anak babi. Lari keluar. Begitu dia sentuh jadi ular, ni apa ni? Kaget raja tengok. Ampun tuanku, Patik pegang agama yang Tuhan Patik
tak izinkan Patih makan haiwan-haiwan ini semua. Yang Patih boleh makan, yang begini-begini, sebab itu dia tak lari. Masak kangkung tak lari, bayam tak lari, umpamanya lah ya. Ini semua begitu ke atas dengan tiada izin Tuhan Patih untuk Patih makan, maka benda ini pun tak nak Patih makan dia. Dia juga adalah makhluk Tuhan Patih. Senang dia. Dah ready nak masuk Islam, hanya tinggal satu saja, lomba naik Gunung Jerai. Gunung Jerai itu tempat mulia, Gunung Jerai itu tempat mulia dalam awal mula azan di tanah Melayu kita sudah di puncak Gunung Jerai. Kalau nak tahu sana tu nama Gunung Jerai, hampir sana hang boleh nampak sana. Gunung Jerai. Maka ini ambil dengan serban dia, dengan jubah dia. Tuanku dia orang sakti tau. Sakti dengan fit dia, raja-raja siap, raja-raja zaman dahulu kan. Sakti. Dia bilang kalau dia betul menang, aku masuk Islam. Kalau tidak, tak payahlah. Bermakna boleh lawan, bukan lawan lomba lagi tau, lomba sakti maknanya. Naik. Lomba daripada awak kaki Gunung Jerai, lomba naik. Pamela, ready, on your mark, get set, go. 1, 2, selangkah, 2 langkah, dah sampai Gunung Puncak. 1, 2. Dia sampai tengok, si Abdullah Qamari dah tunggu di dekat atas. Kelajuan dia tak ada orang boleh kilim. Tetapi begitu dia laju tengok si Abdullah Qamari dah sampai di atas, dia kurang ceritanya gila kalau salah minta maaf ya. Boleh rujuk sama orang Kedah, dia lagi tahu. Dia cerita. Begitu ya. Dia naik Gunung Jerai, selangkah, 2 langkah dah sampai, dia tengok Tok Syekh dah dekat atas. Ini ulama yang pernah datang ke tanah Melayu. Kita nak lupakan saja ceritanya. Kita nak tak kisahkan saja. Kita tak nak hargai. Syekh Abdullah Al-Khumairi datang dengan dakwah begitu. Ulama-ulama berikutnya yang ada dalam tanah Melayu kita, yang masyhur, semua yang Allah Ta'ala datangkan kemari sini ya, yang handal-handal tau, yang kiranya yang tolak tak jatuh punya tau. Siapa lagi? Syekh Nuruddin Arani dia, orang India daripada Rania, datang ke Aceh, jadi mufti Aceh. Sekejap dia belajar bahasa Melayu, tulis kitab Siratul Mustaqim. Tapi kitab tu ada banyak bahasa Aceh semua begitu. Ketika Bendahara Tun Selanang dengan Sultan Johor ditawan, dibawa ke Aceh, tapi mereka ditawan tapi tak dalam penjara, dibebaskan gerak-gerak. Maka dia tengok orang Aceh dah ada baca kitab di masjid, sedangkan kita di alam tanah Melayu kita sini masih banyak yang buta huruf. Maka timbul inisiatif daripada Bendahara Tun Selanang, aku pun nak nulis. Maka dia mula tulis kitab Tulalatus Salatin tahun 1610. Tahun 1610 kitab Tulalatus Salatin. Ambil inspirasi daripada kitab Siratul Mustaqim. Sebab mereka sudah ada penulisan. Apa mesti ada penulisan. Bahagian dia bidang agama, dia bawa kitab itu kemari dan dia tulis kitab bahagian pertuturan para sultan-sultan. Tulalatus Salatin. Bicara seorang dari mula yang cerita-cerita kita keluar ini semua keluar daripada Tulalatus Salatin. Pak Bendahara bukan hanya setakat tahun takbir, dia kena pegang sejarah turun temurun ya. Maka dituliskan. Jadi recorded. Tapi sebelum Tulalatus Salatin ada satu kitab lagi. Kitab namanya Tajus Salatin, mahkota para raja-raja. Itu kitab manual kalau nak jadi raja. Katanya di tanah Melayu hanya tinggal berapa naskah yang aslinya, tetapi kebanyakan mereka jumpa di mana? Di museum-museum Eropah. Ambil daripada Siak, ambil daripada Dai, ambil daripada Lingga, bermakna semua nak jadi raja-raja Melayu mesti kena ada manual. Kena gitu. Ada satu naskah di rumah saya, orang kasih pula, kita tengok awal mula ialah mengenal Tuhan ni. Kamu asal daripada tanah, kamu asal daripada air. Jadi raja pun dia sedar dia makhluk Allah, dia sedar tanggungjawabnya. Dan percontohan dalam kitab tu sebutkan raja-raja yang adil, contoh-contohnya macam mana. Raja negeri mana, raja-raja yang zalim, negeri mana. Raja-raja yang adil daripada orang-orang kufar, ada juga yang adil, negeri mana, contohnya macam mana. Jadi raja orang Islam jangan kau tidak adil, malu dengan yang kufar. Yang kufar pun ada yang adil juga. Alhamdulillah, kitab Tajus Salatin, dia lebih lama daripada Tulalatus Salatin. Subhanallah, semua tu khazanah ilmu kita. Teringat guru saya Habib Ambillah dia mengatakan kitab-kitab ini semualah yang mewarnai dan muluh alam Melayu kita ratusan tahun. Pada zaman kita kalau dia pupus, kita bertanggungjawab, kita berdosa pada Allah Ta'ala. Kita kena hidupkan, kita kena cari, kita kena belajar, kita ambil macam Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir kata, ambil seberapa banyak dan turunkan. Turun berikutnya sampailah Syekh Arsyad Al-Banjari, Masya Allah, ulama besar, lagi wali yang besar. Menaun di Mekah sampai 30 tahun, balik umurnya sudah 60 tahun, ditabak Allah Ta'ala umurnya lagi 60 tahun, wafat pada usia 120 tahun. Dipinta oleh Sultan Tamjidullah, Sultan Banjar, bikinkan kitab. Sebab sekarang kita rujukan Siratul Mustaqim tu
Kan mereka tulis tangan. Yang ada tak faham bahasa Aceh, dia ubah bahasa lain. Yang ada sampai surah lain, dia tak ada 3-4 naskah, tak tahu yang mana satu yang original. Maka tulis yang baru. Itulah kitab Sabilal Muhtadin. Sehingga dia bilang kalau siapa ada kitab ni harga mahal, dia jadi bikin mas kahwin kitab Sabilal Muhtadin. Ada mas kahwin. Siapa Sabilal Muhtadin boleh kahwin, buat mas kahwin. Boleh buat mas kahwin Sabilal Muhtadin. Dan Sabilal Muhtadin itu, saya kalau ajar lah dulu di Masjid Adinah ya, nak ajar dia tak boleh mengajar begitu saja, kena buka buku astronomi, kena bawa world map, kena bawa untuk kenapa nak sebutkan tentang ada abang-abang kita sekolah tak sampai SPM pun, dia tak tahu UPSR pun tak pas yang ada, tapi nak belajar geografi pun, tapi nak baca Sabilal Muhtadin kena buka world map, garis bujur, garis lintang macam mana, latitude, longitude, kena buka kitab nak tengok Northern Star, negeri from the Northern Hemisphere, they can see Northern Star, maka dia boleh berdalilkan Northern Star di mana Mekah, di mana letaknya. Dan kalau negeri di Southern Hemisphere, di bawah kutub di bawah khatulistiwa, tak boleh nampak bintang kutub utara, maka mereka tak boleh pandukan. Subhanallah, very scientific kitab Sabilal Muhtadin. Itu Syekh Hasan Al-Banjari. Kita nampak macam kiai biasa saja, tapi luar biasa. Siapa lagi ulama-ulama yang besar dalam tanah Melayu kita, ulama Islam kita? Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani itu dia tulis kitab dalam Syiarus Salikin, terjemahan dan syarah bagi Lubab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Sangat besar sekali manfaatnya. Dengan kitab itu kita tahu apa yang dalam Ihya Ulumuddin, semuanya di situ, adab belajarnya, adab apa semua, tentang kerohaniannya, masalahnya, tentang zikirnya, tarikat samaninya dimasukkan itu. Subhanallah, cukup perinci. Baca kitab itu dan kau pegang kitab itu, boleh jadi wali. Kalau kau betul-betul lah pegang pada Allah Ta'ala, pegang lillahi Ta'ala, ikut adabnya, ikhlasnya sebagaimana kitab itu, jujurnya dengan kitab itu, Allah punya kuasa. Ada ulama begitu, ada ulama begitu. Dan semua mereka jumpa kepada Imam Haddad. Tak mustahil mereka tak jumpa Imam Haddad. Sampaikan, dan mereka semua ini, semua itu Syekh Al-Banjari biasa belajar di Semarang, matikan Syekh Al-Banjari Al-Idrus. Tapi dia bukan Al-Idrus. Kenapa dia pernah berguru dengan Al-Idrus atau Al-Idrus yang mana ketika dia Kota Tarim? Bukan orang dulu kalau pergi haji kan bertahun-tahun. Dia kat Mekah saja 30 tahun. Maka ada pernah dalam tempoh di Mekah itu dia sampai ke Hadramaut. Dan dia belajar dengan di Kota Tarim dengan guru Al-Idrus, Syekh Hasan Al-Banjari. Salah satu ulama lagi besar tanah Melayu kita siapa? Syekh Yusuf Makassar. Bugis, orang Makassar. Ditawan oleh Belanda pasal dia dakwah di Bugis. Ditawan, dia buang negeri ke Afrika, jadikan hamba saya kesiannya, kiai jadi saya. Dia tak sembahyang pun tak ada. Nampak sembahyang kena pukul, dan sembahyang malam saja. Malam curi-curi kabak balik sembahyangnya. Tetapi ketika dia bikin itu, dia bikin apa? Baca Ratib Haddad. Dia baca Ratib Haddad dengan lagu-lagu berdendang senandung. Jadi orang kan dia sedang bernandung-nandung. Kali rupanya dia baca Ratib Haddad. Sebab itu sampai sekarang orang South Africa bilang kita masuk Islam di tangan orang tamu. Syekh Yusuf Makassar. Syekh Yusuf Makassar jumpa dalam perjalanan haji, jumpa Imam Haddad. Berarti dia punya ujian yang tinggi. Jumpa Imam Haddad dan dia berguru dengan Imam Haddad. Kemudian balik dapat nasib begini. Tetapi rupanya dia jadi bintang terbaik di sana. Dia mengislamkan South Africa. Dan dia ulama hafal Quran, tulis tangan Quran untuk baca oleh orang. Ikut di semua itu. Ulama kita punya handalan, Islamkan South Africa. Kita pergi, jangan pergi Afrika. Pergi mana sikit aja dah ikut Dayak punya prinsip. Dah joget-joget, terlompat-lompat. Dia ulama kita pergi Afrika, diislamkan orang Afrika. Sana begitu. Sampai sekarang orang South Afrika kalau datang Tarim, dia baca Ratib Haddad di sisi makam Haddad, 1 jam dia punya ratib. Berdendang lagu. Orang South Afrika. Siapa lagi ulama dalam kita yang kita tak ada kitabnya? Tapi dia ulama dan dia orang besar. Dia tahu fiqh dan dia tahu tasawuf. Tinggi sekali. Kita belajar daripada dia. Dakwah yang disampaikan bukan dakwah bil magal, tak ada ceramah dia, tak ada kitab dia, tapi daripada hal dia kita tahu dia orang alim. Siapa? Laksmana Hang Tuah. Alim itu. Alim. Tasawufnya tinggi, fiqhnya tinggi. Sampaikan tuanku nak letukan hukuman bunuh dengan dia, dia taklah. Tuan alim ke? Alim. Pasal filem ni tak tunjuk dalam cerita filem dia. Dia sembahyang, dia belajar apa tasawuf semua. Dia nama orang Islam, dia nama orang Melayu Islam. Memang Islam kalau belajar mesti ada sembahyang, mesti ada ibadat, mesti ada baca kitab. Pencak silat itu kiranya sambil pelengkap, sebagai pelengkap. Jadi mustahil tak ada belajar agama. Berguru. Pasal filem dia tak tunjukkan gambar filem. Dia orang wayang, dia tak tunjukkan gambar apa tuah tengah sembahyang, yang tarawih, apa dia tak tunjukkan.
Semua ada pasal dia orang Islam. Dan negerinya pun negeri Islam zaman itu ya. Semua ada. Hang Tuah turun sampai dia dipitnah. Dia tak lawan. Sebab adatnya kalau orang Islam yang nak bunuh kita, yang nak bunuh dia siapa? Tuan tu kan? Tuan tu. Allah, dia tak lawan. Sebab adabnya kalau kita dia nak dibunuh oleh orang Islam, Nabi mengatakan jadilah seperti yang terbaik antara dua anak Adam. Serah saja, serah. Kalau dia nak ngamuk, dia lebih jahat pada menjebat boleh. Serah. Baca kitab Yaqut Nafis. Tak payahlah kita bersoal sama Nafis. Kalau orang kafir yang serang kita orang Islam, afdal jangan lawan. Dan lebih baik jadi yang dibunuh daripada jadi yang membunuh. Tapi kalau yang serang kita orang kafir, haiwan itu orang kafir, langkah mayat kita dulu biar putih tulang jangan putih mata. Patah sayap, tongkat paruh kita sedang tentang dia. Tapi orang Islam mereka tak lawan. Dia perkasa tau. Dia perkasa. Tapi kemudian ketahuan Jebat sedang mengamuk. Jebat tu best friend dia macam saudara. Jadi Hang Tuah bukan bunuh Jebat. Dia jatuhkan hukuman mati pada Hang Jebat. Kuat tak tasawuf dia? Kuat tak? Orang bilang dia bila gini, dia bila tuanku, dia bila pangkat, bila apa sebagainya. Itu menunjukkan dia agamanya tinggi. Dia punya demi Allah dia tinggi. Walau sahabat dia yang berjuang untuk dia sekalipun, tapi kalau saya salah, tidak. Dia tak ada bias, tak ada pilih kasih, tak ada kroni-kroni. Ulama besar. Itu daripada hal dia yang Abu Bakar bilang. Kau baca tokoh-tokoh dalam masyarakatmu dan kau tengok daripada perspektif Islam. Kau nampak terbit keislamannya tidak? Kau nampak ketauhidannya tidak? Kau nampak akhlaknya tidak? Kau nampak akhlaknya tidak? Nampak. Daripada Syekh Hasan Banjarinya tak payah kita cakap. Daripada Syekh Nuruddin Ar-Ramirinya tak payah cakap. Daripada Hang Tuahnya kita tengok. Jangan kita lupa nak includekan dia sebagai ulama orang Melayu. Ulama pemimpin orang Melayu. Ilmunya tinggi. Bukan setakat bacanya saja, tapi tugasnya sebagai laksmana diproofkannya dengan perbuatan dan tindakannya. Kalau tak berilmu takkan begitu. Paling banyak dia lari. Paling banyak dia ngamuk. Tetapi begitulah. Begitulah ulama Islam kita, tuan-tuan sekalian. Masa sudah 1 jam ya. Maka alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan di sini dapat kita jadikan pegangan ya. Ulama kita, rantau Melayu kita diberi oleh Allah Taala, jangan patah semangat. Dengan kita lihat macam-macam perkara sekarang berlaku begini, macam mana bangsa aku, kadang kita menong macam mana bangsa Melayu akhir zaman. Boleh okey ke? Tak boleh ke? Aku tengok sekarang gaduh saja. Kadang-kadang macam-macam buta pun aku ada tengok, macam pekak pun macam aku tengok ramai. Macam mana bangsa aku? Allah punya kerja semua. Allah punya. Yang dulu, zaman dulu bukan pekak, bukan buta, kufur lagi. Allah boleh Islamkan. Yang sekarang hanya setakat terbuta sekejap lah mudah-mudahan, terpekak sekejap lah mudah-mudahan, tetapi mudah-mudahan dengan pancaran nur daripada Allah Ta'ala, dengan dekat doa tuan-tuan kita yang silam-silam, semuanya akan dicelikkan mata hati dan mata telinga. Kita berdoa pada malam ini, kita bertawasul dengan sekalian tuan-tuan guru yang Islamkan benua Melayu kita ini, daripada yang awalnya sampai yang akhirnya, supaya orang Melayu ini bersempena tekad mereka untuk bumi Melayu ini Allah kabulkan. Allah peliharakan keislaman di tanah Melayu ini. Allah bukakan mata yang buta, Allah bukakan telinga yang pekak. Allah Ta'ala suruhkan hati yang gelap, semuanya semua dapat pegang tauhid kembali dengan kudrah Allah. Semuanya boleh berlaku. Amin Allahumma amin. Atas niat ini dan segala niat yang baik, Al-Fatihah wa ila halatin. Alhamdulillah rabbil alamin.